Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Pelajaran kita adalah kitab Al-Iman, rukun, hakikat dan pembatalannya. Alhamdulillah kita telah tamat belajar dalam rukun iman yang pertama, iaitu beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah, dan rukun iman yang kedua beriman kepada malaikat. Sambungan kita kali ini iaitulah rukun yang ketiga, beriman kepada Nabi dan Rasul-Rasul alaihimussalatu wassalam. Rukun iman yang ketiga ialah beriman kepada para Nabi dan Rasul yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tengok di bawah. Di bawah ada nombor 7. Nabi ialah lelaki. Perempuan tak ada Nabi. Kalau ada orang perempuan ngaku dia jadi Nabi, kepala. Mana ada? Seorang laki-laki yang Allah turunkan wahyu kepadanya. Itu dipanggil Nabi. Sama ada diperintah menyampaikan wahyu itu kepada orang lain ataupun tidak. Jika tidak diperintah menyampaikan wahyu itu kepada orang lain, maka ia adalah Nabi, bukan Rasul. Itu beza. Jadi kalau Nabi, dia tak payah beritahu kepada orang. Kalau Rasul, apa jadi? Tetapi hak diperintah menyampaikan wahyu kepada orang lain, jika diperintah. Tetapi jika diperintah menyampaikan wahyu kepada orang lain, ia adalah Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul, wahyu mari, mau kena sampai pada orang. Itu dia panggil Rasul. Rasul mana penyampai. Berdasarkan demikian, maka tiap-tiap orang Rasul adalah Nabi, dan bukanlah tiap-tiap orang Nabi menjadi Rasul. Itulah kepada kita. Tiap Rasul mesti Nabi. Tiap Nabi tak semesti dia Rasul. Nabi mesti Rasul. Rasul mesti Nabi. Dan Nabi tak semesti dia Rasul. Pasal Nabi dia bagi wahyu, dia tak suruh menyampaikan kepada orang. Sakat dia je. Dengan keluarga dia je. Habis. Tapi kalau Rasul tak, dia kena menyampaikan, dia kena berdepan dengan kaum dia kena menghadapi ancaman, terpaksa berdepan dengan musuh. Itu Rasul. Sahabat. Artinya, kita beriman kepada Nabi dan para Rasul yang disebut dalam Al-Quran dan yang tidak disebut. Yang disebut dalam Al-Quran berapa orang? 25 orang. Yang tidak disebut, ramai lagi. Kita tengok berapa orang bilangan nanti. Bilangan dan nama-nama mereka tidak diketahuinya dengan sebenar kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Yang tepatnya berapa betul-betul, yang berdasar dengan Allah, berapa orang, Allah Ta'ala yang tahu. Kita boleh tahu melalui riwayat yang ada. Firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad arsalna rusulan min qablik minhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqsus 'alaik. Tengok. Maksudnya dan sesungguhnya kami telah utuskan para rasul sebelum engkau, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setengahnya kami telah ceritakan kepada engkau dan setengahnya kami tidak ceritakan kepada engkau. Ada setengahnya kami bagi tahu cerita. Di mana? Dalam Quran. 25 orang Nabi adalah Quran. Itu cerita ada. Yang tak tahu cerita pun ada juga melalui wahyu. Tapi ada lagi yang tidak diberitahu. Minhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqsus 'alaika. Suratu Ghafir. Baiki kita salah. Dia tulis surat Ghafir. Ghafir. Surat Ghafir. Dan firman-Nya, wa in min ummatin illa khala fiha nadhir. Dan tidak ada suatu umat pun melainkan telah ada pada mereka seorang pemberi peringatan. Setiap umat ada nadhir. Ada yang memberi peringatan. Mana dia Allah Ta'ala tak hantar mari begitu saja. Allah Ta'ala tak hantar begitu saja. Surah ini pun surah Fatir. Kita tu salah tulis. Fatir. Fa'alif. Fa-ra. Fatir. Itulah ayat 24. Ini kalau ambil mengikut ditulis saya ni, tak jumpa sekali dalam Quran. Tak ada surah. Tak ada nama surah ni. Salah saya tak. Fatir. Yang tadi Ghafir. Dan firman Allah Ta'ala lagi.
Wa likulli ummatir rasul. Dan bagi setiap umat itu ada seorang rasul. Jadi setiap umat ada seorang rasul. Fa idza jaa rasuluhum qudiya bainahum bil qisti wa hum la yuzlamun. Bagi setiap umat ada rasul. Jadi bila rasul dia mari, maka mereka telah menjalankan tugas menyampaikan apa yang diwahyukan oleh Allah SWT. Tidak ada rasul menjadi pembelok yang tak beritahu kepada orang. Surah ini surah Yunus ayat 47. Walikul yamat rasul fa idza jaa rasuluhum qudiya bainahum bil qisti wa hum la yuzlamun. Itu menunjukkan bahawa setiap umat ada nabi, ada rasul, ada utusannya. Berapa orang? Itulah di antara bilangannya ramai. Ada yang disebut dalam Quran, diberitahu kepada kita, dan ada yang tak diberitahu. Al-Anbiya wa Rusul al-Mazkuruna fil Quran. Para nabi dan rasul yang disebut dalam Al-Quran. Berapa orang yang disebut dalam Quran? Seramai 25 orang. Ya, jadi yang disebut dalam Quran sama mana? 25 orang. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Hud, Lut, Yunus, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayyub, Shu'aib, Musa, Harun, Ilyasa, Zulkifli, Daud, Zakaria, Sulaiman, Ilyas, Yahya, Isa, Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Itu 25 orang nabi. 18 orang daripada mereka itu disebut dalam Al-Quran dalam satu ayat. Satu ayat saja Allah Ta'ala sebut cerita mereka dalam surah Al-An'am ayat 83 sehingga 86. Nah, dalam satu ayat maksudnya tepat ya. Mana ayat dia? Tengok. وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ. Dalam 3 ayat 83 dengan 86 surah Al-An'am ini sudah dikumpul di situ 18 orang nabi dan rasul. Jadi senang. Kalau kita hafal ayat ni ingat dah. 18 orang nabi. Dan beberapa orang lain disebut dalam ayat-ayat berikut. Wa ila 'adin akhahum huda qala ya qaumi ibudullah. Itu. Ayat surah Hud ayat 50. Wa ila samud akhahum salihah qala ya qaumi ibudullah. Surah Hud ayat 61. Wa ila madyana akhahum syu'aiba qala ya qaumi ibudullah. Al-A'raf ayat 85. Inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran 'ala al-'alamin. Tengok Adam dengan Nuh di situ. Surah Al-Imran ayat 33. Wa Ismail wa Idris wa Zulkifli kullum minas sabirin. Al-Anbiya 85. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Suratul Fath ayat 29. Nah, itu cukuplah kalau kita kira satu-satu. Tak payah terjemah ayat tu. Yang kita nak di sini dalil kepada nama-nama ini telah disebut dalam Al-Quranul Karim. Cuba letak nombor satu-satu. Kita akan jumpa 25 orang Nabi disebut dalam Al-Quran. Letak ayat.
kita wajib beriman dengan kenabian dan kerasulan mereka itu secara terperinci. Jadi orang-orang yang disebut nama ni kita kena beriman secara terperinci. Dalam arti kata, sekiranya disebut seorang nabi atau seorang rasul, kita tidak mengingkari kenabian dan kerasulannya, tak boleh kita ingkar. Sebab sudah jelas dalam Quran. Hak ni tak tahu. Tak ada tak tahu. Kena kata hak ni dalam Quran sudah ada. Sesiapa yang mengingkari kenabian salah seorang daripada mereka atau kerasulannya yang diutuskan membawa risalah Allah, berarti ia telah kufur. Wal'iyadzubillah. Rusak dah dia tu pegangan dia. Tengok nombor 8 di bawah. Adapun si jahil. Dia panggil annal ammi. Ammi tu orang biasa, orang kampung, orang jahil. Ia tidak dihukum kafir kecuali apabila ia mengingkarinya setelah mengetahui. Jadi kalau orang tak tahu apa ni, hidup dalam hutan, bila orang sebut kata Nabi Nuh, apa dia Nuh? Tak ada apa. Jadi tak boleh. Kita nak kata mengkafir ni, tak, ajar dia dulu. Bagi tahu dia dulu dalam Quran sebut cerita macam ni, Nabi pun sebut cerita macam ni. Siapa dia Nabi Nuh ni, cerita biodata dia dulu. Lepas tu kalau dia engkar juga, kita boleh pancung lah dia. Dia kafir lagi. Jadi jangan pancung dulu. Ajar dulu. Adapun para nabi dan rasul yang Allah tidak cerita kepada kita, dituntut beriman kepada mereka secara ijmal. Apa makna secara ijmal? Secara umum. Secara umum. Kita beriman dengan nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam. Secara umum. Kita tidak boleh mengatakan seorang itu nabi atau rasul sama mana Allah dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam tidak menjelaskannya. Jadi dalam kitab kita ni dia tak cerita lagi tentang nabi-nabi yang lain. Jadi tersebut dalam kitab lain bahawa para nabi alaihi wassalatu wassalam itu seluruhnya, walaupun hadis ini semua ulama mempertikaikan tentang kesahihannya, tapi kita boleh sebut sebagai ada disebut dalam kitab kita akidah bahawa nabi seluruhnya 124 orang. 124,000 orang. Dalam kitab lama kata seperti 2 laksa 4,000. 124,000. Mana sahabat dah dengan seluruh dunia tu. Rasul 313 orang. Yang tersebut dalam Quran 25. Ini hak jelas. Hak lain-lain tu kalau kurang jelas pun hak ni hak jelas. Hak 25 orang ni tak boleh mengingkar. Sebab sudah ada nama dia. Sudah ditulis dalam Quran. Jadi kalau kita kata tak boleh bakar ni, tak boleh bakar apa lagi Quran tak boleh bakar. Jadi banyak canggah ada tu. Yang pertama kita tak percaya ke Nabi. Yang kedua tak percaya kepada Quran. Bila tak percaya kepada Quran, kita tolak dua. Tolak Nabi kita sendiri, sebab Nabi yang bawa wahyu. Yang kedua, kita tolak Allah sendiri. Allah Ta'ala pun kita bukan kita nak pakai lagi. Lagi mana orang ni? Habis tepat kalau dia ni. Jadi para Nabi yang umum, yang tidak dicerita dalam hadis yang sahih dalam Quran ini, kita beriman pada mereka secara ijmal, secara umum. Kita tidak boleh mengatakan seorang itu Nabi atau Rasul selama mana Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam tidak menjelaskannya secara yang riwayat yang sahih yang sampai kepada kita. Ulul azmi dari kalangan daripada golongan Rasul. Apa dia ulul azmi? Ulul azmi ini maksudnya dia kata al-jidd wal ijtihad. Telah tersebut dalam Al-Quran Al-Karim isyarat kepada ulul azmi ini nabi-nabi yang mempunyai keazaman yang tinggi, yang kuat. Masa apa dia panggil orang keazaman yang kuat? Sebab mereka ini tinggi kesabarannya. Tahap sabar dia tinggi. Berlawan sungguh dengan penentang, dengan orang kafir di zaman dia. Itu dia panggil. Ulul azmi ini orang yang kuat. Semua nabi-nabi itu semua orang takwa belaka. Allah Taala tapi dia yang tidak takwa. Tapi ada di kalangan mereka yang berdepan dengan kaum dia secara berdepan. Istilah orang kita dia panggil cara anak jantan berlawan. Orang panggil berkerah dengan semua. Ini dia panggil ulul azmi. Jadi kita kena kenal siapa dia ulul azmi ini. Ulul azmi, nabi-nabi yang punya keazaman yang tinggi, yang bertempur kuat dengan kaumnya, daripada golongan Rasul, sebagaimana disebut oleh ulama seramai 5 orang. Seramai 5 orang, iaitulah Nabi Muhammad SAW, Ibrahim, Musa, Nuh, Isa alaihi wassalatu wassalam. 5 ni kalau kita nak cerita satu-satu, memang dia berdepan dengan kaum dia.
Berpas sungguh. Lawan anak jatuh. Sebagaimana dijelaskan nama-nama mereka dalam Al-Quran. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ. Jadi 5 orang. Minka, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa. Ingat, kalau ditanya kita, siapa dia kat 5 orang ulul azmi ini? Jawabnya 5 orang nabi ni yang kuat bertanya kau dia. Maksudnya, dan ingatlah ketika kami ambil daripada para nabi perjanjian mereka. Dan daripada kamu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan daripada Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa. Jadi ayat ini surah Al-Ahzab, ayat 7, menunjukkan kepada kita, tingkatan para nabi itu dikira 3 kali. Satu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, secara umumnya, mengatasi semua para anbiya yang lain. Semua nabi-nabi yang lain duduk di bawah dia. Ulul azmi 5 orang. Kemudian disebut dalam Quran 25. Disebut dalam riwayat yang lain mengatakan Rasul 3 di 13. Para nabi seluruhnya 124,000. Nabi kata biyadi liwa wa ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamati wala faqra. Aku ni penghulu anak Adam pada hari kiamat, tapi bukan nak bangga-bangga, bukan nak sombong. Jadi penjelasan tentang kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini kita akan jelaskan dalam kitab kita 41 kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama kitabnya Bidayatul Usul fi Tafdhilir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berapa tinggi kedudukannya? 41 kelebihan itu mengatasi Nabi yang lain. Bukan berlawan dengan orang lain, dengan umat tak, dengan Nabi. Sama-sama Nabi. Nabi kita mengatasi para anbiya lain dengan 41 kelebihan dalam kitab kita Bidayatul Usul. Kalau dalam kitab lain itu banyak lagi. Ar-Risalah, apa makna risalah? Isi kandungan, ajaran, itu makna risalah. Yang dibawa oleh para rasul, apa benda yang mereka tu ajar kepada umat dia. Diajar. Wajib kita beriman bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah mengutus beberapa orang rasul kepada makhluk. Tujuannya supaya memberi berita gembira dan memberi ancaman, peringatan kepada mereka. Membawa khabar gembira dengan keredaan Allah, pahala dan syurga. Jika mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya serta mentaatinya. Tengok. Kerja Nabi dulu bawa mari syurga dengan aku kepada umat. Jadi kalau orang perlekeh, ustaz-ustaz di zaman kita ni kata ustaz nanti dia cerita syurga, neraka, keredaan Allah Taala. Ustaz tak cerita nak buat pembangunan. Buat pembangunan ni orang amat dah orang cerita. Kalau pun. Jadi ustaz ni kalau nak main pembangunan juga, tak ada masalah kita ni. Cepat. Orang layak kita tu. Kita cerita bab ni. Bab syurga dengan neraka. Dan memberi berita ancaman, memberi khabar ancaman dengan kemurkaan Allah jika mereka kufur dan derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana firman Allah, "Wa ma nursilul mursalina illa mubasysyirin wa munzirin. فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ." Maksudnya, dan tidaklah kami mengutus para rasul melainkan untuk memberi berita gembira dan peringatan, amaran, ancaman. Maka siapa yang beriman dan mengerjakan kebaikan, maka tidak ada khawatir, tidak ada ketakutan terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Dan mereka yang mendustakan ayat-ayat kami, ditimpa ke atas mereka azab disebabkan perbuatan fasik mereka. Jadi itu tugas Rasul. Tugas dia buat mari berita gembira dan amaran keras pada orang yang menentang. Itu ya. Dan wajib kita beriman juga bahawa para Rasul yang Allah utuskan adalah bertujuan untuk mencapai satu matlamat asas, iaitulah beribadat kepada Allah. Hijrah Rasulnya ajak orang mengabdikan diri kepada Allah, menegakkan agamanya, mengesahkannya pada rububiyahnya, uluhiyahnya, asma' dan sifatnya. Ini jelas. Semua kena jelas dalam perkara ini. Uluhiyahnya makna ketuhanan. Rububiyah makna ketuanan. Dan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah kita kena percaya belakang.
Firman Allah Ta'ala, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. Maksudnya, dan kami tidak utuskan mana-mana Rasul sebelum engkau, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melainkan menurunkan wahyu kepadanya dengan mengatakan, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan aku. Sadaq, la ilaha illa ana. Fa'budun, oleh itu beribadatlah kamu kepada. Ini perintah Allah dalam surah Al-Anbiya ayat 28, 25. Dan firman lagi, syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan wallazi awhayna ilayka wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud din wa la tatafarraqu fihi. Allah telah mensyariat bagi kamu tentang agama sebagaimana apa yang telah diwasiatkan kepada Nuh, dan apa yang kami wahyukan kepadamu, dan apa yang kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa. Apa dia wasiatnya? An aqimuddin wa la tatafarraqu fihi, yaitu tetapkanlah agama kamu, dirikan agama, jalankan tugas beragama, dan janganlah kamu berpecah belah tentang agama. Surah Asy-Syura ayat 13. Nah, ini tugas Rasul jelas. Tugas ayat yang ketiga yang menjelaskan tugas Rasul, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Maksudnya, dan sungguhnya kami telah utuskan pada tiap-tiap umat seorang Rasul yang menyeru an i'budullah, beribadatlah kamu kepada Allah, wajtanibut taghut, dan jauhilah kamu segala taghut. Tengok, ini syarat dia. Syarat nak sempurna iman seorang itu, yang pertama sekali sembah Allah, yang kedua jauhkan diri daripada tahu. Kalau sembah Allah Ta'ala, tahu ikut juga, tak sempurna. Tak main tahu, tapi Allah tak sembah, tak ada juga. Nak mesti dua tiga. Sembah Allah, jauhkan tahu. Tahu itu banyak makna. Ada makna berhala, sembah berhala. Ada makna ikut orang kafir. Ada dengan makna pemimpin-pemimpin yang tak ikut hukum Allah. Ini semua tahu. Jadi kita kena jauhkan semua benda-benda yang mungkar lagi. Perbincangan yang seterusnya iaitulah kewajipan kita terhadap para Rasul. Kewajipan kita terhadap para Rasul. Jadi apa benda kita nak buat para Rasul? Kita tahu dah, Rasul ini utusan Allah. Kita dengan Rasul macam mana? Setelah beriman dengan para Rasul dan dengan risalah yang mereka bawa, wajib pula kita membenarkan mereka dan tidak membezakan di antara mereka. Kita kena percaya semua. Sesiapa membezakan di antara Rasul-Rasul, umpama beriman dengan sebahagian Rasul, beriman dengan Muhammad, dan mengingkari sebahagian lain, tak beriman dengan Musa, atau membenarkan sebahagian mereka dan mendustakan sebahagian lain, ia termasuk dalam golongan orang-orang kafir dengan nas Al-Quran. Tak boleh, kena saya semua. 25 orang tadi tak boleh ingkar. Firman Allah Ta'ala, innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu baina Allahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'dhin wa nakfuru bi ba'dhin wa yuriduna an yattakhidhu baina dzalika sabila. Sungguhnya orang-orang kafir kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, dan bermaksud membezakan di antara Allah dan Rasul-Rasulnya, serta mengatakan, kami beriman kepada setengah Rasul itu, dan kami ingkarkan setengah yang lain, serta bermaksud dengan perkataan itu, mengambil jalan lain di antara demikian itu, iman atau kufur. Jadi, bila berlaku lagu ni, macam ni, maka orang ni dikira orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tengok nombor 9 di bawah. Apa ulasan Imam At-Tabari terhadap masalah ini? Tengok dia kata apa ni. Surah ini surah yang kita baca tadi, surah An-Nisa ayat 150. Adapun surah An-Ibudullah wa Istanibus Tawud tadi, suratul Nahli ayat 36. Yang tadi. Al-Imam At-Tabari rahimahullah ta'ala menyebut ketika menafsirkan ayat wa yaquluna nu'minu bi ba'dhin wa nakfuru bi ba'dhin. Tengok di bawah nota kaki dia. Maksudnya kami beriman dengan setengah Rasul dan kami ingkarkan setengah yang lain.
Sebagaimana orang-orang Yahudi mendustakan Isa dan Nabi Muhammad SAW dan membenarkan Musa dan nabi-nabi yang lain sebelumnya, dan sebagaimana orang-orang Nasrani mendustakan Nabi Muhammad SAW dan membenarkan Nabi Isa dan nabi-nabi lain. Nah, semua ini tak betul lah. Tak boleh. Jadi, kalau kita hari ini pun, kita pakai Muhammad, tak pakai Isa. Tak boleh juga. Dia kata Isa ni Tuhan Kristian. Tak. Isa Nabi. Tak boleh cakap Tuhan. Juga wajib kita beriman bahawa setiap orang Rasul yang diutuskan Allah itu, mereka telah menunaikan amanah dan telah menyampaikan risalah dengan sebaik-baik penyampaian, serta menerangkan risalah itu dengan sejelas-jelasnya. Nah, jadi jelas dia jalan tugas. Kerana itu wajib kita mentaati Rasul dan tidak menyalahi perintahnya. Kerana taat kepada mereka berarti taat kepada Allah. Taat kepada Rasul, taat kepada Allah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, "Man yut'ir rasula faqad ata Allah." Sesiapa yang taat kepada Rasul, berarti dia telah taat kepada Allah. Dia berkait kuat. Surah An-Nisa ayat 80. Dan firman-Nya lagi, "Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a bi iznillah." Maksudnya kami tidak utuskan mana-mana rasul melainkan supaya ditaati dengan keizinan Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti itu, supaya ditaati dengan keizinan Allah. Jadi kita hantar rasul itu kata supaya liyuta'a, supaya ditaati. Nah, jangan. Pandai kita. Surah An-Nisa ayat 64. Kita juga wajib beriktikad bahawa mereka adalah makhluk yang paling sempurna. Nabi-nabi ini makhluk, manusia, tapi paling sempurna. Baik dari segi ilmu maupun dari segi amalan. Mereka adalah orang yang paling benar dan paling mulia kepribadiannya. Allah mengutamakan mereka dengan apa keistimewaan yang tidak tercapai oleh seorang yang lain pun. Yang kita kata ada wali lebih tinggi daripada Nabi. Ini perbahasan yang tak perlu dibahas. Ramai orang bahas, dia kata wali lebih tinggi daripada Nabi. Sebab Nabi ini Tuhan bagi jawatan. Wali dia buat sendiri. Dia berusaha, bertapa sana sini. Akhirnya dia jadi para wali. Maka wali lebih tinggi daripada Nabi. Jawabnya tidak betul. Yang betulnya Nabi paling tinggi daripada mana-mana orang lain. Allah telah menjaga dan membersihkan mereka daripada dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil. Kadang-kadang berlaku kesalahan dan kesilapan daripada mereka. Tetapi itu merupakan kesilapan yang kecil berbanding dengan ketinggian pangkat yang diberi kepada mereka. Seperti kesilapan Nabi Adam AS ketika memakan buah kayu dalam keadaan terlupa dalam syurga. Kerana ia bukanlah berkekalan dalam kesilapan itu. Bahkan diberi taufik untuk bertaubat kepada kesalahan itu. Fa'afa Adamu Rabbahu fatabah. Jadi dia bertaubat. Jangan kita duduk dekat Nabi-Nabi. Dia buat cerita-cerita kawit cerita Nabi. Terutama saya Nabi Yusuf AS. Ya Allah. Nabi Yusuf dah dasar sekali ya. Pasal terlibat dengan masalah perempuan. Nabi Ayub tu masalah kesakitan dia tu. Nabi Yusuf ni kena jaga betul-betul cerita dia. Seolah-olah macam tengok filem ayat 18. Setengah-setengah buku. Dia panggil ayat 18. Mana budak-budak tak boleh dengar dia. Ada dalam Quran ni cerita kawit macam tu. Dia comel dia. Yalah maknanya cerita dia tu orang buat cerita. Cerita dia tu orang buat cerita. Wajib kita beriman bahawa para rasul kesemuanya adalah manusia, bukan malaikat. Dari jenis lelaki, bukan perempuan. Tengok firman Allah Ta'ala, "Wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim." Maksudnya, dan kami tidak utuskan rasul sebelum engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan lelaki yang kami wahyukan kepada mereka. Surah Al-Anbiya ayat 7. Jadi kita tahulah Nabi ini manusia. Mari daripada mak ayah dia. Tapi dalam kitab-kitab kita setengah kitab ni, dia kata Nabi ini mari daripada Nur. Kenal dengan nama cerita Nur Muhammad. Cerita Nur Muhammad itu telah diteliti oleh ulama-ulama hadis. Memang cerita itu tidak sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cerita itu kita tidak sabit. Jadi tak boleh kita kata Nabi Muhammad ini jadi daripada Nur. Dia jadi daripada mak ayah dia, keturunan manusia. Bukan mari daripada Nur. Kita juga beriman bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah membekali mereka dengan tabiat-tabiat atau sifat-sifat kemanusiaan seperti keperluan kepada makanan,
minuman, membeli belah di pasar, tidur, duduk, ketawa, beristri, dan mempunyai zuriat. Biasalah manusia. Mereka juga turut disakiti, dizalimi, dirampas hak asasi kemanusiaan, dan ada yang dibunuh. Mereka sakit, demam, mereka mati, dan lain-lain sifat kemanusiaan yang tidak membawa kekurangan dan kerendahan martabat mereka yang tinggi di kalangan makhluk Allah. Biasalah. Kita dapati banyak nas-nas Al-Quran yang membuktikan demikian. Di antaranya firman Allah Ta'ala, وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا. Muhammad itu hanyalah seorang Rasul. Sesungguhnya telah berlalu sebelumnya beberapa orang Rasul. Sama ada yang telah wafat. Apakah jika ia wafat atau dibunuh, kamu berpaling ke belakang menjadi murtad? Setelah bagi awal-awal lagi. Sesiapa yang berbalik ke belakang, maka tidak dapat mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun. Surah Ali Imran ayat 144. Waktu Nabi kita wafat, orang duduk kita di Madinah. Maka mari Sayyidina Abu Bakar, dia baca ayat ini. Wa ma Muhammadun illa rasul, qad khalat min qablihi rusul. Muhammad ni Rasul. Rasul dulu dah berpuluh orang Rasul. Beratus orang Rasul. 1000 orang Nabi. Semua telah wafat. Barulah Sayyidina Umar yang malu pada hari itu pun sekejut. Umar kata seolah-olah aku baru dengar cerita. Sebab dia selalu panik dengan kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tak dengar. Kita terimalah kematian. Hari ini ada satu kumpulan makhluk, nama dia Pokok Syiah, dia tak terima kematian. Kematian cucu Nabi itu diratapi setiap tahun. Hari Asyura mulalah. Pokok tubuh lah berapa, duka cita. Salah. Nanti mati. Cucu dia wafat. Itu satu kebiasaan dalam kehidupan manusia. Kita sangat menghormati anak cucu Nabi, tapi jangan sampai mereka melampau seperti ini. Firman Allah Ta'ala lagi, وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ. Dan kami sekali-kali tidak mengutus Rasul-Rasul sebelum kamu, melainkan mereka memakan dan berjalan-jalan di pasar. Dia berjalan seperti kita juga. Tapi dia berjalan bukan tak ada kerja. Kita ni kalau berjalan pasar, nanti tengok orang. Nabi kita pergi beli barang-barang yang dia perlu, dan dia berdakwah orang. Itu lain. Orang kita ni tunggu. Orang jual obat tunggu. Kerana kerja ni kita ni. Suratul Furqan ayat 20. Dan firman-Nya lagi, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً. Dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa orang Rasul sebelum kamu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kami berikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. Ada zuriat. Suratul Ra'd ayat 38. Dan firman-Nya lagi, Mal Masih ibnu Maryam illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul wa ummuhu siddiqatun kana ya'kulan at-ta'am. Al-Masih, ini Nabi Isa, putra Maryam, itu hanyalah seorang rasul yang sesungguhnya telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Dan ibunya seorang yang sangat benar, kedua-duanya adalah memakan makanan. Dia manusia, meminta ke Tuhan ke Nabi Isa. Isteri mak dia tu Maryam, isteri Tuhan. Isteri Tuhan apa makan duduk anak dapur ni? Itu dia. Jadi nak cerita ni karutnya buat pahamnya, buat karut tu. Sebab dia tu anggap benda-benda yang tidak sepatutnya. Dan sabda Nabi SAW, walakinni asum wa uftiru wa usalli wa arqudu wa atazawwaju nisa. Rawahul Bukhari. Saya berpuasa dan kadang-kadang tidak berpuasa. Saya mendirikan salat 2 waktu malam dan saya juga tidur dan saya berkahwin dengan perempuan. Maknanya itu sifat manusia. Baginda Rasulullah SAW pernah sakit demam. Merasai sedih dan duka. Merasai panas dan sejuk. Lapar dan dahaga. Marah dan gelisah. Penat dan lelah dan sebagainya. Yang tidak pula mengurangkan martabat pribadi. Tak kurang martabat. Dia kata Nabi sakit juga. Tak boleh kata orang itu. Allah Ta'ala nak angkat darjat dia. Bukan kerana kesalahan dia, nak angkat darjat. Dan kita beriman bahawa para Rasul tidak memiliki suatu pun daripada sifat-sifat ketuhanan. Yang kata Tuhan Nabi ni, ada sifat ketuhanan ni, dia tahu semua benda atas dunia ni. Tak? Nabi kita tahu benda-benda yang gaib, setakat mana? Setakat yang diberi keizinan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang Nabi yang Allah Ta'ala izin, dia tahu.
Bila malaikat Jibril datang tanya, bila berlaku kiamat? Nabi kata, aku tak tahu. Tanda-tanda boleh bagi tahu. Jadi tanda Allah Ta'ala tahu, tarikh kiamat Tuhan tak bagi tahu. Dan kita beriman bahawa para rasul tidak memiliki suatu pada sifat-sifat ketuhanan. Mereka tidak mempunyai kekuasaan mentadbir alam ini. Tidak kuasa mendatangkan manfaat dan mudarat. Tidak boleh mempengaruhi pada iradah Allah, kehendak Allah. Tidak mengetahui perkara-perkara gaib, melainkan apa yang Allah menampakkan kepada mereka. Allah Ta'ala tunjuk, dia nampak. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ عَالَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. Katakanlah wahai Muhammad, aku tidak kuasa menarik kemanfaatan, nak tarik benda baik untuk diriku, dan tidak pula boleh menolak kemudaratan kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah. Tengok Nabi sendiri, patah gigi dia, berdarah muka dalam peperangan Uhud. Lepas tu Nabi tak sakit. Okay. Dan sekiranya aku mengetahui perkara-perkara gaib, tentu aku membuat kebajikan sebanyak-banyaknya, dan aku tidak ditimpa kemudaratan, dan aku tidak lain hanyalah pemberi peringatan dan pembawa berita gembira bagi kaum yang beriman. Itu tugas Nabinya, basyiran wa nadhira. Surah Al-A'raf ayat 118. Dan firman-Nya lagi, Alimul ghaibi fala yusiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasul. Dan dia adalah Tuhan yang mengetahui perkara-perkara gaib, maka dia tidak memperlihatkan seorang tentang yang gaib itu melainkan kepada Rasul yang diredainya. Jadi ada benda yang Allah Ta'ala tunjuk kepada Rasul-Rasul, seperti tanda-tanda hari kiamat, benda-benda yang akan berlaku, yang Allah Ta'ala beri, maka Nabi beritahu kepada kita. Surah Al-Jin ayat 26. Akan tetapi, Allah telah mengurniakan mereka beberapa keistimewaan. Dia manusia biasa. Tapi, kita kena ingat, biasa dia tu, biasa manusia. Tapi ada keistimewaan dia. Kelebihan dan mengurniakan mereka akhlak yang melayakkan mereka untuk menerima wahyu Allah dan menanggung bebanan risalah demi menjadi contoh dan suri teladan yang akan diikuti oleh manusia dalam urusan agama dan dunia. Jadi ada hak istimewa dia. Kerana itu, wajiblah kita beriman bahawa para rasul terpelihara daripada sebarang kekurangan yang mencacatkan kemampuan mereka dalam menyampaikan risalah yang dibebankan, yang dipertanggungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah, "Ulaika allazina atainahumul kitaba wal hukma wan nubuwah, fa in yakfur biha haula'i faqad wakkalna biha qauman laysu biha bikafirin. Ulaika allazina hadallahu fa bihudahu muqtadih." Para rasul itu ialah orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka kitab, hikmah dan kenabian. Jika orang-orang Quraisy itu mengingkari tiga perkara yang disebut itu, maka sungguhnya kami akan menyerahkan kepada kaum yang tidak akan mengingkarinya. Kalau mutak saya Quraisy, aku orang lain beriman. Quraisy tak beriman di Mekah. Orang seluruh dunia mari beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah di antara kita tengok. Pendakwah macam juga. Orang kat rumah dia tak mari mana. Orang lain tak mari. Ya. Pasal para nabi, kadang-kadang dia berbawa dengan kaum dia. Tapi kaum lain, kabilah lain mari beriman. Orang Quraisy tak beriman. Orang Madinah beriman. Mereka itu lah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, maka itulah petunjuk Allah Ta'ala itu. Surat Al-An'am 89-90. Kerana Allah telah menyempurnakan akhlak mereka dengan sifat amanah, sifat benar, sidq, sifat fatanah, cerdik, tabligh, menyampaikan, dan akhlak-akhlak lain yang mesti dimiliki dalam menunaikan kewajiban Allah. Allah Ta'ala ada lantik Nabi ini seorang yang amanah, yang siddiq, yang benar, yang fatanah, yang cerdik. Kita lantik orang bodoh. Orang bodoh dia sendiri tak nak mikir macam nak fikir untuk orang lain. Dan akhlak. Ini yang paling tinggi sekali. Akhlak yang lain, yang mulia, yang mesti dimiliki dalam menunaikan kewajiban Allah. Dan Allah bersaksi dengan demikian dalam firman-Nya mengenai Nabi Ismail AS. Innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Sesungguhnya ia, Nabi Ismail, adalah seorang yang benar janjinya.
dan ia adalah seorang rasul dan nabi. Surah Maryam ayat 54. Dan firman Allah mengenai Nabi Ibrahim alaihissalam, "Wadhkur fil kitab Ibrahim, innahu kana siddiqan nabiyya." Ceritakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, kisah Ibrahim yang tersebut dalam Al-Quran ini. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat benar, lagi seorang nabi. Nah, Ibrahim ini nabi sangat benar. Surah Maryam ayat 41. Dan banyak lagi ayat-ayat Al-Quran yang membuktikan bahawa mereka bersifat dengan benar dan mendapat petunjuk daripada Allah. Nah, jadi nabi itu sifat itulah yang kita selalu sebagai sifat 4. Kita tambah lagi satu sifat yang jangan kita sebut, akhlak. Sidik, amanah, tabligh, fatanah, akhlak yang sangat mulia. Sebab wa innaka la'ala khuluqin azim. Surah yang paling tinggi sekali. Mu ni Muhammad mempunyai akhlak yang sangat mulia. Jadi semuanya akhlak. 4 duduk di bawah akhlak dah. Jadi kena sebut satu lagi akhlak, dia jelas. Dan banyak lagi ayat-ayat Al-Quran yang membuktikan bahawa mereka bersifat dengan benar dan mendapat petunjuk dari Allah. Dan wajib pula kita beriman bahawa Allah telah membantu mereka dengan mukjizat-mukjizat. Mukjizat ni benda yang pelik-pelik. Kuasa-kuasa ajaib yang terang dan tanda-tanda yang jelas membuktikan kebenaran mereka sebagai pembawa ajaran Allah. Mukjizat. Apa dia mukjizat tu? Mukjizat ialah perkara-perkara yang pelik, menyalahi adat kebiasaan, berlaku pada tangan para nabi dan rasul. Dengan mukjizat ini dapat menyatukan hamba. Oleh yang demikian, kita beriman kepada semua mukjizat yang disebut dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Banyaklah mukjizat Nabi itu. Kadar keistimewaan itu adalah sama di antara sekalian Rasul pilihan Allah. Namun demikian, kadar keistimewaan yang ada tadi. Rasul ni seorang yang ada kelebihan semua sekali itu mukjizat. Semua sama. Dan namun demikian, kita beriman bahawa Allah melebihkan setengah Rasul daripada setengah yang lain. Jadi, di antara Rasul-Rasul tinggi pula tu, ada yang tingkatnya tinggi, yang banyak mukjizat dia, ada yang rendah tinggi. Tapi asalnya Rasul tu semua istimewa Allah. Di mana firman Allah Ta'ala, "Tilkar rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat. Wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus." Maksudnya Rasul-Rasul itu kami lebihkan sebahagian daripada mereka atas sebahagian yang lain. Di antara mereka ada yang Allah berkata-kata langsung dengan mereka. Allah Ta'ala berkata-kata dengan Musa. Dan sebahagian lain pula Allah meninggikan mereka beberapa darjat. Dan kami berikan kepada Isa, putera Maryam, beberapa mukjizat. Serta kami memperkuatkan dia dengan Ruhul Qudus. Dengan pertolongan Jibril alaihissalam. Jibril mari bantu dia. Suratul Baqarah ayat 253. Kita beriman. Ini nak kita tanda di tepi tingkatan para rasul. Kita beriman bahawa yang paling afdal di kalangan mereka dan di kalangan makhluk secara mutlak, secara umumnya ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengenai ayat wa rafa'a ba'dahum fawqa ba'din darajat, yang bermaksud dan sebahagian daripada mereka Allah meninggikan atas sebahagian lain dari beberapa darjat. Dalam surah Al-Baqarah ayat 253 yang kita baca tadi, sebahagian ulama dahulu menafsirkan bahawa Rasul yang ditinggikan berderajat itu ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana berdasarkan beberapa hadis sahih yang di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah, wa awwalu man yanshaqqu anhu al-qabru, wa awwalu syafi'in, wa awwalu musyaffa'in." Akhrajahu Muslim. Aku adalah penghulu anak Adam pada hari kiamat. Penghulu tambah itu anak Adam, Bani Adam. Di hari kiamat nanti. Aku mula-mula orang yang dikeluarkan daripada kubur. Orang pertama keluar daripada kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mula-mula orang yang boleh memberi syafaat. Dia orang pertama diizinkan untuk beri syafaat, dan yang mula-mula orang yang diizin memberi syafaat. Orang yang pertama memberi syafaat dan orang yang pertama menerima syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya-Allah cerita kelebihan Nabi ini kita akan baca dalam kitab kita Bidayatul Usul fi Tafdhilir Rasul yang menyebut tentang 41 kelebihan Nabi. Dia ada hubung kait itu. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Allah innallaha astafa Kinanah min waladi Ismail
wastafa Quraisyan min Kinanah, wastafa min Quraisyin Bani Hashim, wastafani min Bani Hashim, akhrajahu Muslim wa Tirmidzi. Maksudnya sungguhnya Allah telah memilih keturunan Kinanah daripada anak cucu Nabi Ismail. Dan memilih suku Quraisy daripada keturunan Kinanah. Dan memilih puak Bani Hashim daripada suku Quraisy. Dan memilih aku daripada Bani Hashim. Jadi, Yesus kalau dia pergi ke Nabi Ismail. Mana keturunan-keturunan itu yang baik. Hadis tersebut dan lain-lain membuktikan dengan terang bahawa Nabi Muhammad SAW, Ibnu Abdullah, adalah afdal makhluk secara menyeluruhnya. Itu di antara kelebihan Rasulullah SAW secara ijmal. Secara umumnya, Nabi kita menyeluruh, mengatasi para anbiya yang lain dan para makhluk yang lain. InsyaAllah kita akan sambung perbincangan kita dalam beriman dengan Rasul ini dengan tajuk beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Hak tadi, kita bincang tadi, Nabi-Nabi seluruhnya. Ini perbincangan khusus tentang Nabi Muhammad SAW. Bagaimana cara kita sayang ke Nabi? Bagaimana kita ikut Nabi? Bagaimana kita beriman dengan Nabi? InsyaAllah kita akan sambung dalam perbincangan kita yang akan datang.